Ulasan Apek Cina. Salam sejahtera. Kali ini Apek tidak membuat ulasan seperti biasa kerana ada 3 isu yang mengacaukan minda Apek. Apakah 3 isu ini? Nombor 1, isu terbalikkan bendera Malaysia. Nombor 2, isu mengenai Dr. Zakir Naik. Nombor 3, isu mengenai tulisan Jawi dan Hat. Berkenaan dengan isu bendera Malaysia yang diterbalikkan, Apek ada mesej dan juga amaran kepada pihak-pihak tertentu. Nombor 1, kepada mereka yang menaikkan bendera Malaysia terbalik secara tidak sengaja, perbetulkan dengan serta-merta tanpa melengahkan masa lagi. Kita tahu manusia ni bukannya semua sempurna. Apek pun sekali waktu tingkatan 5 secara tidak sengaja menaikkan bendera negeri Kedah secara terbalik dan dibiarkan berkibar selama 1-2 jam. Nasib baik pekerja sekolah nampak, perbetulkan dan menegur Apek. Apek memohon maaf. Ini bukan berarti Apek tidak taat setia kepada negeri Kedah dan Malaysia. Sewaktu Apek menuntut di United Kingdom, Apek gantung bendera negeri Kedah di bilik. Dan sewaktu Apek kerja, Apek letakkan bendera negeri Kedah di belakang meja Apek. Namun, bagi mereka yang secara tidak sengaja menaikkan bendera Malaysia terbalik dan membiarkan begitu sahaja setelah dapat tahu, anda berbuat demikian dengan sengaja. Dan nombor 2, kepada mereka yang sengaja menterbalikkan bendera Malaysia, kamu kurang ajar. Tak kisah alasan apapun politik ke, benci kerajaan ke, apa-apa pun, kau kurang ajar. Ini panji keagungan negara kita. Cuba bayangkan kalau berlakunya peperangan, tentera kita diharapkan menegakkan bendera Malaysia daripada tumbang. Lebih baik badan yang tumbang daripada bendera yang tumbang. Inilah kesucian bendera Malaysia ni, yang kaulah yang menghina bendera Malaysia. Kurang ajar. Kalaulah kamu, tak kisahlah kau siapa, bangsa apa, dilucutkan jawatan, dilucutkan kerakyatan atas penghinaan bendera Malaysia, Apek hanya boleh kata padan muka kamu. Ketiga, ada juga pihak yang ingin mempertahankan sesuatu. Tak ada salah dia mempertahankan agama, bangsa, kebudayaan. Tak ada salah dia mempertahankan keagungan bendera Malaysia. Tak ada salah. Cuma kita jangan dikaburi mata oleh media sosial. Apek pengamal media sosial, Apek buat video setahun, Apek buat analytics, Apek tahu apa yang berlaku. Kecenderungan daripada sesuatu kaum menebalikkan bendera Malaysia keluar di media sosial kerana orang berbuat demikian. Nah, bila orang berbuat demikian tu, dia sengaja mengabaikan bendera yang diterbalikkan oleh kaum-kaum lain. Apek nampak sesaja, bukan sahaja kaum tertentu, seperti balai polis bukan sekali, 2-3 kali. Dan juga masjid pun pernah ada kesalahan menaikkan bendera secara terbalik. Adakah mereka sengaja? Tak. Kebanyakan tak sengaja. Ini bukan berarti Apek membela mereka yang sengaja. Kalau dapati mereka sengaja naikkan bendera secara terbalik tu, Apek takkan bela mereka. Apek akan marah mereka, pukul sama rata. Janganlah terberdaya oleh cara media sosial disampaikan. Janganlah marah. Kalau nak marah, marah kepada mereka yang sengaja. 10 orang ke, 20 orang ke, marah mereka cukup. Takkan kesalahan mereka, Apek kena tanggung. Ini tak adil. Kalau boleh dengar ni, terima kasih banyak-banyak. Kalau dah faham ni, tolong sebarkan kepada kawan. Jangan marah sekaum kerana 2-3 ataupun 20-30 orang. Penjara Malaysia ni boleh muat ramai lagi tu. Ya? Isu kedua mengenai Dr. Zakir Naik. Dan Apek ada satu mesej untuk dihantar kepada Dr. Zakir Naik dan kepada mereka yang ada akses, mohon menyampaikan mesej Apek kepada Dr. Zakir. Ini adalah pendapat pendirian Apek Cina. Sebenarnya sejak 2014, Apek telah mulai menonton ceramah Dr. Zakir Naik dari YouTube. Dan masa itu Apek rasa ramai lagi rakyat Malaysia tidak kenal siapa Dr. Zakir Naik. Dan Apek pernah membuat posting memuji Dr. Zakir Naik, menceritakan keindahan agama Islam kepada penonton-penonton seperti Apek. Justeru secara peribadi, Apek menjemput dan mempelawar Dr. Zakir Naik dengan tangan terbuka, hati besar untuk memberi ceramah di Malaysia, untuk menceritakan keistimewaan agama Islam,
untuk menceritakan kebaikan dan juga kebajikan agama Islam kepada bumi bertuah ini. Cumanya Apek ada satu concern. Apek pernah menuntut di United Kingdom dan bertemu dengan seorang ustaz yang Apek anggap sebagai ustaz peribadi. Namanya Ustaz Afrino. Selalunya Apek pergi pejabat ustaz untuk bertanyakan soalan macam-macam mengenai agama Islam. Dan ustaz akan menceritakan kepada Apek dengan sabar sekali. Ustaz Fino tidak sekali membandingkan agama Islam dengan agama Apek. Ramai tak tahu ini adalah asas perpaduan negara kita ini. Agama Islam adalah agama rasmi persekutuan dan kami tidak seharusnya mencabar atau mempertikaikan agama Islam sebagai agama persekutuan. Kami memberi penghormatan tertinggi kepada agama Islam. Walaupun ada segelintir yang buat jahat tu, dia hanya segelintir, tapi kami menghormati agama Islam. Tapi ini bukan salah. Kami penganut agama lain juga dihormati oleh rakan-rakan Muslim di Malaysia. Ramai rakan-rakan Muslim menyambut Tahun Baru Cina, menyambut Deepawali, menyambut Hari Wesak bersama dengan kami. Ini adalah asas perpaduan di mana kita mendapat penghormatan agama dua hala dari komuniti Islam dan bukan Islam. Ini adalah keseimbangan yang sukar dicapai di merata dunia melainkan Malaysia. Dr. Zakir Naik boleh menceritakan keistimewaan agama Islam, cumanya apabila beliau membandingkan dengan agama lain, konteks yang diambil oleh Dr. Zakir Naik mengenai agama lain tu kurang tepat. Tidak salah kalau membuat perbandingan agama kalaulah Dr. Zakir Naik berduduk atas pentas dengan seorang tokoh agama lain seperti seorang paderi, seorang sami, seorang tokoh Taoism, tak ada masalah. Cumanya kalau dia mendakwa ke ceramah sehala tu, di Malaysia ni asas perpaduannya saling hormat menghormati dari segi bangsa dan juga agama. Mesej saya kepada Dr. Zakir Naik adalah sebegini. Dear Dr. Zakir Naik, thanks for listening to my message. First of all, I would like to say that you are a marvelous person, a great preacher. You memorize a lot of verses in the Quran. You make in-depth studies about other religions, and that's applaudable. However, Dr. Zakir, Malaysia is a very unique country. We have 3 major races in Malaysia, and many of us were born here, not just a few. And there is a mutual respect since independence or even before independence that we do not undermine the religion of other races. Dr. Zakir, when you were asked questions about other religion, I hoped that you can kindly refrain yourself from making comparison with other major religion that is practiced by other races in this country. In this country, we respect Islam as the official religion of the state, of the federation. We do not challenge Islam. And our Muslim friends in Malaysia have a different approach than other Muslims in other countries. They respect us as well. So, Doctor, if there is a debate with another religious leader, by all means, please. But when it's a one-sided talk or preaching session on your side, even if asked question about other religion, please refrain yourself in respect of the minorities in Malaysia because we are unique. Thank you, Doctor. Thank you. And do it for peace. Kepada orang Cina, bila Dr. Zakir Naik panggil tetamu lama balik ke apa nak risau? Apek kau saja kawan Melayu, ini Apek yang dapat. Cuba dengar. Apek Cina, saya takkan halau orang Cina. Cukup jelas mesej ini. Apek, saya tak nak halau orang Cina. Bini saya sendiri pun orang Cina. Nenek saya sendiri pun Cina. Takkan saya nak halau orang Cina? Apek Cina, kita kan kawan. Buat apa mau halau you keluar daripada Malaysia? Apek Cina, kami bekerjasama dengan orang Cina dan tidak akan halau orang Cina dari Malaysia.
Apek Cina, jangan risau. Cina semua keluarga saya. Saya takkan halau. Isu ketiga, tulisan Jawi dan Had diperkenalkan di buku teks Bahasa Malaysia di tahun 4 Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil. Sebenarnya Apek telah mencadangkan di Facebook dan berjumpa dengan pemimpin kerajaan dan juga pembangkang bahawa mungkin cara penyelesaiannya yang terbaik adalah mengangkat penghayatan kaligrafi had dan tulisan Jawi dari tahun 4 ke tingkatan 5 SPM. Kenapa? Apek berasa orang Melayu tidak akan mempertikai, orang Cina tidak akan mencabar, orang India akan menerima kalaulah ini dibelajar di tahap tingkatan 5 sekolah menengah. Pelajar-pelajar lagi matang dan pelajar-pelajar lagi senang dan memahami keindahan kaligrafi ini dan Apek rasa semua kaum boleh menerima. Namun cadangan ini tidak diterima oleh kerajaan. Mungkin Apek seorang rakyat jelata biasa sahaja kot. Satu lagi, kepada bangsa Apek diri sendiri. Tulisan Had dan tulisan Jawi semua orang Melayu di tanah ini faham. Dan sekarang bukannya paksa budak-budak kecil untuk mempelajari Jawi. Hanya 3 muka surat untuk menghayati kaligrafi itu saja. Apek susah payah membuat video mengajar bahasa Cina kepada kawan-kawan Melayu, pengikut-pengikut ulasan Apek Cina. Dan mereka menerima dengan hati terbuka. Ada juga yang bertanya ke Apek, kenapa kami tak mengajar bahasa Cina? Apa kesusahannya belajar menghayati kaligrafi Had ataupun tulisan Jawi? Ini adalah kaligrafi Had. Apek nak tunjuk di sini. Ada satu hadiah daripada kawan yang menulis nama Apek. Dan ini pula kaligrafi bahasa Cina yang membuat sajak dengan nama Apek Tai Ji Hao. Dua-dua bagi Apek indah. Dua-dua bagi Apek tak ada masalah. Dan yang Had tulisan Jawi ini 3 muka surat saja. Dulu kalau kata nak belajar tulisan Jawi mungkin budak-budak tak boleh nak belajar terlalu banyak. Boleh dipaham. Tapi ini bukan belajar tulisan Jawi. Ini menghayati kaligrafi Had. Baru 3 muka surat. 3 muka surat saja. Kenapa tak menerima? Ada orang mungkin nak cakap Apek ni pengkhianat bangsa diri sendiri. Sebenarnya Apek belajar di sekolah menengah kebangsaan, bukan jenis kebangsaan. Tetapi apa yang Apek baca ni, ini buku mengenai Taoism dalam bahasa Cina. Ini buku kita panggil Si Su Wu Jing. 4 buku 5 kitab. Kebudayaan Cina kebanyakan berasaskan daripada buku ini. Apek juga membaca buku-buku seperti 12 Maharaja Cina di zaman Qing. So, kalau hari ini Apek belajar tulisan Jawi, Apek belajar Had, apa salahnya? Esok Apek belajar kaligrafi Cina lah. Jangan sekali kita selalu nak maksimum untuk bahasa Cina. Apek juga sayang bahasa Cina dan pendidikan Cina. Apa Apek buat? Apek buat video mengajar kawan-kawan bahasa Cina. Bagi cyber trooper yang kononnya nak reject ini, apa yang kau telah buat untuk pendidikan Cina? Main di Facebook, maki hamun dalam bahasa Cina. Pendidikan Cina terjaga. Apek rasa kalau berbanding dengan Apek buat lagi banyak dalam pendidikan Cina, mengajar pendidikan Cina kepada rakan-rakan Melayu daripada kau ni. Kamulah yang mungkin memusnahkan pendidikan Cina di negara ini. Kalau kata belajar bahasa Jawi tak terima, tak apa. Kalau kata bukan tak apa, kita andaikan tak apa. Kalau kata tak mau 6 muka surat, tak apa. Sekarang 3 muka surat. Dan jadi optional lagi. Apa nak bising lagi? Perpaduan ini give and take. 3 muka surat Apek tak boleh nak
faham。我真的不明白为什么只有3面罢了，你们都要反到这样子。以前6面反 OK， 现在3面，而且政府还讲说学校你要实行就实行，不要实行就不要实行，还要再乱什么？还要拉布条做什么？唯恐天下不乱。你们用华语来讲，你们在华人社会里面问，当然没有问题啦。你们没有不知道整个马来西亚的人是怎样看这些东西。Apek Cina kena mengimbangkan. Jangan kata Apek tak pukul sama rata. Inilah pandangan Apek. Kita give and take. Mungkin kali ini panjang sikit. Tapi kalau tak buat, Apek rasa susah hati. Mungkin Apek cakap, orang Melayu tak suka Apek, orang India tak suka Apek, orang Cina dah baling telur kepada Apek. Apek kena cakap juga. Ini untuk kebaikan negara Malaysia. Bukan saja Cina, bukan saja Melayu, bukan saja India, tapi ini Apek rasa terbaik untuk negara tercinta ini. Sekian. Terima kasih.